Selamat tengah malam kepada para pendengar Misteri Jam 12. Terima kasih kerana bersama dengan saya setiap malam untuk ikuti pengalaman misteri yang diketengahkan. Kisah yang pertama ingin saya bacakan, yang ini datang daripada Liana. Katanya di sini, Assalamualaikum Casey dan para peminat Misteri Jam 12. Saya Liana dari Bukit Batok. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Rumah sebelah rumah saya, unit rumah di sebelah rumah saya, dah masuk 4 bulan kosong, tidak ada penghuni. Jiran sebelah saya difahamkan telah pun meninggalkan rumah mereka dan dah pun tinggal di Australia. Jadi rumah mereka itu dijual. Tapi hingga ke saat 4 bulan masih belum ada orang tinggal dekat rumah tu. Semakin hari semakin seram pula kalau lalu depan rumah jiran sebelah. Sebabnya Casey, ialah saya berjiran dengan jiran sebelah saya ni dah lama. Tak pernah kosong pun rumah tu. Tapi baru-baru ini bila dah kosong, seram Casey. Saya ni bekerja shift, kata Liana. Balik rumah ada kalanya pukul 2 pagi sampai depan pintu. Nanti kadang-kadang dapat dengar dekat sebelah ni, sebelah rumah jiran saya, seolah-olah macam ada orang sedang menonton TV. Jadi katanya di sini peristiwa yang ingin diceritakan, yang ingin disampaikan. Pernah sekali saya balik pukul 2 pagi. Saya sedang nak buka pintu rumah. Saya terdengar dekat rumah jiran sebelah ni macam ada orang sedang menonton TV. Jadi pada mulanya saya ingatkan sebelah ni dah ada orang tinggal lah. Kita dah ada jiran baru selepas berbulan-bulan rumah kosong. Saya pun masuk dalam. Kemudian saya pergi dapur untuk ambil tuala nak mandi, katanya Liana. Anda bayangkan, bila saya pergi dapur ambil tuala nak masuk tanda, saya terpandang tingkap dapur rumah jiran sebelah. Saya ternampak seorang perempuan sedang berdiri dekat tingkap. Oh, ada orang rupanya. Dah ada orang tinggal. Nampak gaya saya ada jiran barulah. Saya pun mandi, keluar dari tandas, dah lap, salin pakaian, nak masuk bilik tidur. Kemudian saya terdengar bunyi orang bertukang dekat sebelah. Kita ni hidup berjiran di rumah flat, berkongsi tembok, berkongsi dinding rumah. Duk 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 duk. Dalam hati, ya Allah, baru kau pindah dan kau buat benda-benda yang membuat orang benci, kata Liana. Saya cuba lelapkan mata, tak boleh tidur Casey. Bising sangat, bertukang pada waktu 2 pagi Casey. Jadi anda bayangkan, kata Liana, saya pun bangun. Saya duduk dekat hujung katil, saya istighfar, ya Allah, astaghfirullahalazim. Istighfar kerana saya nak sabar Casey. Kalau tidak saya jenis orang yang akan ambil tukul ataupun ketuk besi, akan ketuk balik rumah jiran sebelah. Saya jenis seperti itu. Oleh kerana waktu tu 2 pagi, oleh kerana waktu tu jam 2 pagi, dan oleh kerana itu jiran yang baru, saya tak naklah memperkenalkan diri dengan keadaan yang marah. Tak apa, saya tidur. Besok pagi bangun, katanya di sini, saya nampak mak saya ni dekat dapur. Saya bangun nak solat subuh sekitar jam 6.30 pagi. Mak dekat dapur sedang masak Casey pada pagi hari. Kata Liana, saya pun tanya Mak, kita dah ada jiran ni Mak? Kemudian, jiran mana? Saya tengok jam, nanti orang cakap Mak. Sebab ialah takut terlepas subuh,
Saya pun masuk tandas, saya bersihkan diri, ambil wuduk, kemudian saya solat. Selepas solat, duduk dekat meja makan. Saya menjamu sarapan bersama dengan mak saya. Waktu tu bapa saya pun dah keluar pergi ke kerja. Jadi saya tanya dengan mak, jiran sebelah kita ni, rumah awak Nurmah? Apsal, dah ada orang tinggal? Entah tak tahu pula. Kenapa? Oh tak ada, semalam balik dengan orang buka TV. Dan semalam dekat dapur nampak ada orang diri kat tingkat dapur rumah jiran sebelah. Tapi yang bingit tu semalam mak tak dengar ke? Bunyi orang bertukang malam-malam. Bising sangat. Dah ada orang betul? Semalam. Jadi mak saya ni jenis yang suka sangat berbaik dengan jiran. Kebetulan pagi tu memang ada buat sarapan. Mak ada goreng mi untuk bapa bawa ke tempat kerja. Mak pun ambil mi, masuk dekat dalam mangkuk ke si. Mak kata, kau tunggu sini. Mak nak pergi mana? Rumah jiran sebelah lah. Yelah, kata jiran. Kita pun perkenalkanlah diri kita. Mak saya dengan semangat ke si, angkat semangkuk mi goreng yang dia buat, pergi rumah sebelah, ketuk pintu. Hello? Hello? Saya menjenguk daripada pintu rumah. Mak sedang berdiri depan pintu rumah jiran sebelah. Tapi tak ada orang buka. Tak ada orang pun. Kau cakap ada orang pindah. Adalah mak. Semalam nampak dekat tingkat dapur lagi. Tengok TV malam-malam. Bertukang lagi. Ketuk lagi mak. Orang apa ni? Tak tahulah Melayu ke Cina. Hello? Tak ada orang lah. Kemudian saya beri alasan, mungkin pergi kerja agaknya. Yalah, ni pun hari apa mak? Aku rasa macam tu lah. Jadi, bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Mak saya pun masuk balik dalam bilik. Kemudian, tengah duduk, saya pun keluar untuk jemur tuala dekat koridor. Saya terperasan depan rumah jiran sebelah banyak sangat pamphlet ataupun risalah-risalah yang orang letakkan depan rumah. Jadi kalau rumah tu ada orang, pamphlet tu akan diangkat, dibuang. Tapi ini dah bertimbun kesi risalah dengan pamphlet betul-betul bahagian bawah pintu rumah. Jadi saya menghampiri dekat dengan rumah jiran sebelah. Saya tengok, takkan rumah ni ada orang? Takkan jiran sebelah tak angkat pamphlet ni? Saya pun menghampiri tingkap. Saya cuba tengok melalui celah tingkap. Saya tengok, ya Allah kesi, dalam rumah jiran sebelah kosong. Almari, kerusi meja langsung tidak ada. Mak! 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 Apa? Sini, mak, sini. Mak saya pun keluar. Ada apa? Mak, sini, mak. Mak, semalam saya cakap kan, saya nampak ada orang dekat tingkat dapur. Saya dengar orang buka TV. Malam-malam sebelum tidur saya dengar orang bertukang. Tapi kalau rumah ni ada orang tinggal, kenapa banyak sangat kertas-kertas risalah ni tidak diangkat, mak? Ya tak ya juga. Mak tengok ni. Mak tengok lubang ni. Tak ada meja, kerusi pun tak ada. Kau betul ke nampak orang semalam dekat tingkat dapur? Ya Allah, meremang pula bulu rumahku, kata mak saya. Casey, rupa-rupanya semalam yang saya nampak kemungkinan bukan jiran Casey. Setelah kejadian malam tu, saya sungguh takut nak balik waktu malam. Kalau saya kerja shift balik waktu 2 pagi, saya akan telefon mak. Mak saya akan buka pintu. Mak saya akan tunggu saya dekat ruang tamu. Selagi mak tak buka pintu dan tunggu, saya tak akan naik atas. Sekian, terima kasih. Dari Liana di Bukit Batok. Selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Okey saudara, terima kasih kepada anda yang mendengar dan menonton Misteri Jam 12 secara live ya, dan saya harap yang komen di YouTube ke di Facebook Ria komen-komen yang ada kaitan dengan Misteri Jam 12 lah ya. Terima kasih sekali lagi pada anda yang suka mendengar kisah-kisah Misteri Jam 12 yang sedang menonton live di YouTube. Terima kasih diucapkan. Dan jangan lupa untuk terus berinteraksi. Dan kalau ada pengalaman boleh juga hubungi saya di 669 11897. Ini daripada Kak Nona. Kak Nona berkongsi katanya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dahulu saya pernah melakukan satu kerja yang saya menyesal hingga ke saat ini. Kata Kak Nona gunakan nama samaran, jangan sebut nama yang tertera pada alamat email. Tolong Casey, kalau Casey terbaca tak nak jangan bacakan cerita kakak ini. Jadi Kak Nona berkongsi pengalaman kisah yang diketengahkan ya, yang diceritakan di sini. Kejap Okey. Dalam rancangan Misteri Jam 12 ni, Kak Nona berkongsi katanya dahulu kakak pernah melakukan satu perkara yang kakak rasa memang jijik bila kakak pandang balik. Tapi kakak lakukan atas dasar kakak dah tak ada pilihan lain. Berkenaan dengan anak kakak, kakak ada seorang anak gadis pada waktu itu usianya sudah menjangkau 29 tahun. Seperti yang kita tahu, 29 tahun orang-orang Melayu kita ni menganggap usia 29 kalau seorang perempuan masih belum ada pasangan, masih belum berumah tangga, boleh dikategorikan sebagai anak dara tua. Kita sebagai mak kita tahu, ya. Sebabnya adik-beradik yang lain, kawan-kawan akan tanya, anak engkau ni tak ada matai ke? Tak nak kahwin ke? Nanti kahwin lambat-lambat, tak dapat anak. Tak ada lah engkau cucu. Sebab kakak ni hanya mempunyai seorang anak. Anak perempuan tu seorang lah. Berkali-kali kakak tanya. Bermacam-macam cara pujuk, suruh dia kahwin, suruh dia cari pasangan, sampaikan kakak nak recommend. Tapi kata tak nak sebab dia masih lanjutkan pelajaran. Pada waktu itu dia sedang mengambil iaitu ijazah melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan masters beliau. Jadi anak kakak telah pun mempunyai degree, double degree, dan kemudian nak lanjutkan hingga mendapatkan masters pada usia 29 tahun, nak dekat 30 tahun. Itu yang dikongsi sama oleh Kak Nona. Jadi kakak telah pun melakukan sesuatu. Kakak berjumpa dengan seorang bomo yang pertama sekali untuk membuat anak kakak dengar cakap kakak. Wah. Dan inilah kisah daripada Kak Mona kita. Jadi Kak Mona kata, kakak berjumpa dengan seorang bomo. Kakak beritahu hasrat dan niat kakak. Kakak kata, nama ini kakak gunakan nama samaran Pak Wan. Kata, Pak Wan, saya nak minta tolong lah. Anak perempuan saya ni degil sangat. Tak nak dengar kata saya. Usia dah 29, saya suruh kahwin. Saya kata, dah lah, tak payah nak belajar sangat. Saya suruh dengar cakap saya, carilah pasangan. Sampaikan saya nak recommend. Ada lelaki yang baik-baik. Tetap tak nak. Katanya nak belajar. Pak Wan boleh tolong tak? Tolong saya buatkan sesuatu supaya anak saya ni dengar kata saya. Pak Wan pun kata, boleh. Aku boleh tolong kau. Tak ada masalah. Tapi dengan satu syarat, kata Pak Wan. Jadi saya pun bertanyalah apa syaratnya. Pak Wan pun menjelaskan syarat yang dimaksudkan. Jadi saya pun kata okeylah, bolehlah syarat tu, asalkan anak saya dengar kata saya untuk tamatkan pelajaran dan terus berumah tangga. Jadi Pak Wan memberi saya sebotol air yang telah pun dijampi. Katanya, air ni bila anak awak tengah tidur, awak sapu dekat kedua-dua kelopak mata dia. Sapu macam tu. Jadi kakak pun ambil, terima kasih pada Pak Wan. Kakak balik rumah.
Seminggu Casey kakak tak boleh tidur dengan nyenyak sebab takut. Kakak nak buat tak jadi. Nak buat tak jadi. Anak tengah tidur takut tengah buat dia terbangun. Lagi masalah kalau dia dapat tahu, terus akan mungkin dia merajuk dengan kakak, marah tak nak balik rumah dan tak nak bercakap. Kakak tunggu. Akhirnya pada satu hari tu, anak kakak demam dan selsema. Orang kalau demam dengan selsema ni, mereka makan ubat. Nak ubat selsema. Kalau makan, pasti tidur tak bangun. Jadi anak makan ubat pada waktu malam, sebelum tidur dia makan ubat. Kakak pun tengok dia masuk tidur dan kakak beri masa 1 jam. 1 jam dia dah tidur, kakak pun keluarkan air yang disebutkan itu. Kakak letak dekat hujung jari telunjuk dan membaca apa yang disuruh oleh pakar tu. Ini kalau kau tak nak dengar cakap ibu pun aku tak tahu. Tolonglah dengar cakap aku. Kakak pun letak dekat kelopak mata. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian kakak tinggalkan bilik tu. Kakak memberi masa sedikit. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kakak tanya pada dia. Nurain, sini kejap. Ya, Bu. Kau ni dah 29, dah nak masuk 30 pun. Bila kau nak kahwin? Ha? Ibu ada seseorang ni. Kau nak tengok tak? Nak jumpa dengan dia, nak berkawan? Anak kakak diam. Selalunya, dia akan terus cakap, tak nak lah Bu. Orang kalau nak orang bilang. Orang kan tengah belajar. Tidak. Waktu tu, bila kakak cakap, dia diam. Diam, tak jawab. Kakak tanya lagi. Kau nak tak? Nak tak nak? Tak nak tak apa. Kalau kau nak, nanti ibu akan usahakan, bolehlah jumpa. Anak kakak tengok, bolehlah Bu. Kakak tersenyum. Dah lah. Aku nak pergi dapur kejap. Kakak pergi dapur. Kakak kata dalam hati, Alhamdulillah, terima kasihlah. Petang tu kakak telefon Pak Wan. Pak Wan, terima kasih. Anak saya setuju, Pak Wan. Pak Wan tanya, lama betul? Aku kan kasih ini 2 minggu lepas. Tak ada Pak Wan, seminggu saya tak boleh tidur. Takut anak saya tahu. Saya dah dah. Anak saya setuju nak jumpa dengan lelaki yang saya nak sarankan ni. Baguslah tu. Jadi akhirnya Casey dipendekkan cerita. Anak kakak berjumpa dengan lelaki ini. Mereka berkawan. Anak kakak masih belajar. Berkawan. Berumah tangga. Dah habis sekolah pun. Berumah tangga dengan lelaki pilihan. Memang baiklah. Ini adalah anak kepada salah seorang kawan rapat kakak. Jadi mereka berumah tangga. Kakak adalah ibu yang paling bahagia pada saat itu. Alhamdulillah, anak aku dah berumah tangga. Alhamdulillah, katanya kakak. Jadi kakak pun beritahu kepada anak menantu kakak. Hisham, boleh ibu bercakap dengan Hisham kejap? Ada apa, Bu? Hisham, ibu nak minta tolong boleh? Tolong apa, Bu? Benda ni, Hisham jangan pandang serong. Jangan fikir bukan-bukan. Ini untuk kebaikan Hisham, untuk kebaikan isteri Hisham, anak ibu. Apa dia? Besok kan Hisham akan nikah kan? Ya. Selepas nikah, boleh tak Hisham tolong ibu? Malam, apa dia, Bu? Malam pertama, Hisham tengok saya dengan tenungan yang mencurigakan, tenungan yang rasa, apa yang mak mentua aku cakap ni?
Malam pertama jangan tidur dengan anak ibu boleh tak? Hah? Kenapa bu? Tolonglah, nanti ibu jelaskan tapi jangan boleh tak? Kalau tanya, cakap Isyam nak kena balik rumah, ambil baju, besok Isyam datang. Boleh? Ini untuk kebaikan Syam. Nasib baiklah anak menantu saya ni faham. Dia pun benar. Selepas nikah majlis persandingan, malam tu depan saya dia kata pada anak saya yang dia perlu balik rumah dulu nak ambil baju-baju. Ya, nak ambil baju-baju. Walhal dia dah ambil baju dah. Bila datang tu dia bawa luggage pergi dekat rumah. Tinggal dengan kakak dengan anak dekat rumah sini. Tapi bila anak kakak bertanya, katanya salah bawa baju lah. Baju kerja ada lagi kat rumah, lupa nak bawa. Alhamdulillah Casey, anak menantu kakak balik rumah, bermalam di rumahnya, esok pagi baru datang. Kemudian dipendekkan cerita, anak kakak dah berumah tangga. Kemudian kakak terima berita yang baik, yang paling gembira selepas berumah tangga. Dalam masa 2 bulan anak kakak dikabarkan hamil. Kakak akan mempunyai cucu yang pertama. Anak kakak hamil Casey. Pergi check up, dah sah betul-betul. Jumpa dengan kakak, katanya ibu, kita ada berita gembira untuk ibu. Ibu, kakak pun tengok, Alhamdulillah. Sebelum anak cakap, kakak dah cakap Alhamdulillah. Senyum kakak, peluk anak kakak. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasihlah. Casey. Hanya dalam masa 5 bulan lebih kalau tak silap, anak kakak hamil pergi check up, ada tanda-tanda hamil, diberi obat. Kakak suruh jaga pantang, makan, jaga jangan jalan, jangan kerja banyak sangat. 5 bulan lebih pergi check up lagi. Doktor scan perut anak kakak dekat situ. Doktor kata dalam badan anak kakak tak ada bayi. Scan lagi Casey, cari kiri kanan, tak ada bayi. Pakai ultrasound. Kakak rasa terperanjat. Anak kakak kemurungan, tak boleh bercakap. Nasib baiklah menantu kakak ni seseorang yang kuat semangat. Dialah yang membantu menenangkan anak. Semalaman menangis tak henti-henti. Kakak duduk balik fikir, apa macam mana cucu aku boleh hilang ni? Fikir. Kakak teringat dahulu kakak pernah mendapatkan bantuan seorang bomoh untuk buat anak kakak supaya dengar kata dan terus kahwin. Antara syarat, suami tak boleh tidur malam dengan isteri. Pendengar Ria 897, kakak rasa kemungkinan apa yang berlaku adalah perbuatan yang kakak lakukan. Kemungkinan anak ataupun cucu kakak gaib, mungkin disembunyikan oleh makhluk jin. Wallahu alam, kakak tak tahu. Tapi sampai ke saat ini masih menjadi tanda tanya. 5 bulan dalam perut. Masuk bulan yang kelima pergi scanning, doktor terperanjat. Kandungan dalam perut hilang begitu saja. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi itu dia kisah daripada akak kita yang berkongsi pengalaman. Anda bayangkan, mak berjumpa dengan bomoh untuk anak dengan kata kahwin, anak dah dengan kata anak berumah tangga. Semua berjalan dengan baik. Dalam masa 2 bulan berumah tangga, dapat berita lebih baik, hamil. Kemudian 5 bulan pergi jumpa doktor, ada kandungan. Tiba-tiba anak hilang dalam perut. Anak hilang dalam perut. Dan kemungkinan saya rasa ini
kalau mungkin ada penjelasan daripada anda, apa sebenarnya perjanjian anak ataupun kakak dengan tukang ubat tu? Um, Kakak tidak beritahu. Dari email tu saya boleh baca yang kakak ni masih simpan lagi ceritanya, tidak dikongsi dengan penuh. Mungkin ada rasa malu apa yang dilakukan. Ya, sebab tu beliau katakan dalam email, kakak rasa jijik dengan perbuatan kakak. Jadi inilah yang diceritakan, kalau mungkin bermain dengan api, ya, terbakarlah tangan. Jadi berhati-hati, bukan jangan ambil jalan pintas untuk kecapi keinginan kita. Sabar, usaha dan yakin itu penting. Kita teruskan kisah Misteri Jam 12 di Ria 897 FM selepas pesanan-pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana, Casey akan kembali, kita ikuti iklan. Dan juga hari ini ada beberapa keping tiket untuk saya berikan kepada pemenang ataupun pada anda yang bakal menang 2 keping tiket untuk menyaksikan filem Dukun. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Lina, bila due? Sebulan je tu. Kata nak beri nombor penyedia khidmat makanan masa pantang lepas bersalin tu. Oh ni, 65835120 sifar. 65835120. Nariza Management Services. Masakan rumah sedap dan berkhasiat. Khas untuk ibu-ibu baru bersalin. Pilihan sajiannya? Sekarang ada promosi. $39 untuk 2 waktu makan termasuk sekali hantaran dan terhad 10 pelanggan sehari. Nariza Management Services. Anda ingin menangi 2 keping tiket untuk menyaksikan filem seram Dukun Saya adalah pakar dalam ilmu yang awak sendiri takkan faham. bersama dengan Casey dalam Misteri Jam 12 bermula Isnin 23 April hingga Jumaat 27 April. Anda bakal menangi 2 keping tiket filem Dukun. Nak pergi dengan siapa? Akhirnya kita bertemu. Dukun bermula 19 April. Edaran bersama Astro Shaw dan Cathay Cineplexes. Ria, stesen radio rasmi bagi Dukun. Glitz, glamour, and living life on the red carpets. What would you do differently when a life you could only dream of becomes reality? Join Si-eun, a fangirl who walks through a door to find herself in the bodies of celebrities she idolizes and discovers that all that glitters is not gold. Starring Song Zijie, Richie Ko, Vanessa Van der Straten, and Elaine Jasmine. Brand new Toggle original series at Starcross. New episodes every Thursday and Friday. Only on Toggle. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Kata laluan. Cabaran Angkaria. Baik, cabaran Angkaria malam ini, wang tunai yang ditawarkan $400 ya untuk anda menangi $400. Dan cabaran Angkaria, kata laluan yang pertama adalah Theater MES Media Corp. Okey, Theater MES Media Corp. Kena kumpul 3 kata laluan dan kemudian saya akan buka talian untuk anda turut serta dalam permainan cabaran Angkaria untuk pilih kotak dan anda cuba berikan jawapan pada soalan matematik yang ditanyakan pada anda dalam masa 10 saat. Jadi itulah kata laluan yang pertama. Simpan, jangan tak simpan. Kita teruskan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Okey, terima kasih kepada para pendengar yang sedang memantau Facebook, juga memantau YouTube, yang sedang mendengar melalui Mi Radio ataupun radio FM ya. Terima kasih kerana memilih rancangan MJ12 sebagai teman hiburan anda. Di sini ada kiriman komen yang saya terima, datangnya daripada Tuan Haji Ismail.
Katanya ini adalah andaian saya yang saya boleh buat. Saya ni juga adalah seorang tukang ubat, tapi bukanlah bomo. Saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk merawat pesakit-pesakit saya. Dari apa yang saya tahu, dari pengalaman, dari cerita yang Casey kongsi, ini hanya andaian saya. Saya mungkin silap, ya. Jangan ambil bulat-bulat, kata Tuan Haji Ismail. Kata pendengar tadi, dia ada buat perjanjian dengan bomo, dan dia tidak nyatakan, Casey tidak sebutkan pada awalnya. Perjanjiannya mungkin malam pertama tidak dibenarkan, ya, menantu tidur dengan anak. Disuruh menantu tu balik ke rumah menantulah, supaya tak bermalam dengan anaknya. Sebabnya ini nak mengelakkan dari berlakunya persatuan, bersatunya pasangan suami isteri inilah. Jadi dia kata jangan. Jadi kemungkinan bomo tu tak nak anak perempuan dia dengan menantu bersatu. Yang pertama, kenapa tak nak anak perempuan dengan bomo lelaki ataupun suaminya bersatu? Sebabnya jin. Kata Tuan Haji Ismail, jin yang akan, mohon maaf kalau saya tersilap, ya, tetapi dari pandangan saya, jin akan melakukan hal itu lebih terdahulu daripada suaminya. Jadi kemungkinan bila tidur pada waktu malam, jin yang dibuat janji itu dengan bomo dan kakak tadi itu, ia datang menghampiri anak yang baru kahwin yang tengah tidur dan kemudian melakukan hubungan hubungan dan kemudian dari situ mendapat zuriat. Casey memang tak masuk akal, tetapi manusia boleh diperkosa oleh makhluk jin. Saya pernah merawat beberapa orang yang ada kandungan dalam perut, di mana mereka sendiri tidak tahu bagaimana boleh ada kandungan, sedangkan suami mereka tidak ada di Singapura, ya, untuk beberapa minggu. Tidak ada. Jadi mereka terperanjat, dan mereka takut sebenarnya sebab orang tidak akan percaya. Dan memang sah, selepas masuk beberapa bulan tu, tiba-tiba kandungan dalam perut tu gaib begitu saja. Jadi itulah andaian saya, kemungkinan makhluk jin tu yang telah disajikan dengan anaknya yang baru kahwin, dan kemudian jin tu ialah yang menanam benih, kemudian kononnya anaknya hamil, tapi hamil anak kepada makhluk jin. Jadi itulah, terima kasih tadi Tuan Haji Ismail. Kemungkinan adakah anda rasa seperti itu? Ataupun bagaimana saudara? Wow, satu yang luar biasa. Baik, saya akan buka talian di 66911897. Kalau ingin berkongsi kisah seram, dipersilakan untuk hubungi saya. Tapi sekarang kita teruskan dengan satu lagi kisah dalam Misteri Jam 12. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, nama saya Pak Dola. Pak Dola nak berkongsi satu peristiwa yang menakutkan yang pernah berlaku ketika Pak Dola bertugas pada waktu itu sebagai seorang pengawal keselamatan. Tapi waktu itu Pak Dola masih lagi muda. Sekarang ni Casey dah agak berusia. Tidak lagi bertugas, dah pencen pun. Tapi ketika usia masih muda, Pak Dola bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dan menjaga sebuah bangunan yang hanya beroperasi sehingga jam 10 malam. 10 malam sampai 5 pagi bangunan tu tidak akan beroperasi, ya. Para pekerja hanya mula akan masuk kerja pukul 5 pagi dan diteruskan operasi sampai pukul 10 malam, balik factory shutdown. Jadi begitulah rutin harian Isnin hingga Ahad. Yang Pak Dola nak kongsi dahulu ketika muda, Pak Dola pernah, Casey, berkenalan dengan seorang gadis. Dan lillahi ta'ala, Pak Dola bertugas shift malam seorang diri. Sebab malam ni seorang diri tak ada orang. Kalau pagi, ya, tim waktu pagi ada 3 orang.
Malam cuma satu orang. Tak perlu buat clocking, tak perlu keluar, hanya duduk dalam guard room di mana situ ada CCTV kamera, boleh kita lihat pintu depan masuk dalam kawasan bangunan semua boleh dilihat daripada bilik guard room. Apa yang Pak Dola nak kongsi ni, satu waktu tu Pak Dola keluar daripada guard room. Keluar sedang isap rokok. Tiba-tiba Pak Dola nampak ada seorang gadis sedang jalan depan gate depan gate factory yang Pak Dola jaga ni. Dia jalan seorang-seorang, Pak Dola pun nampak Pak Dola pun panggil lah sweet dia macam wit wit macam itu kata Pak Dola. Jadi bila Pak Dola sweet, gadis tu berhenti, toleh dan tengok Pak Dola, dia senyum. Pak Dola pun dalam hati cakap wah alhamdulillah, dia kalau senyum tu maknanya tandanya dia nak berkawan lah. Pak Dola pun menghampiri wanita tu. Pak Dola tanya, apa khabar, nak balik ke, nama siapa Kemudian katanya namanya Siti. Pak Dola pun kata, oh sedap nama Siti. Tinggal sini ke? Dia kata, tinggal sini, rumah dekat ujung. Jadi kita mula berbual, dan selepas tu kita jumpa Casey. Setiap malam kalau Pak Dola bekerja, Pak Dola akan jumpa dengan dia. Pak Dola akan duduk hanya bercakap dengan dia saja. Duduk bercakap dengan wanita ni seolah-olah masa untuk kerja malam cepat berlalu. Pantas. Kalau tidak Casey, dari malam bekerja nak tunggu pagi, seolah-olah macam tunggu pagi tu dalam masa 4-5 hari. Begitu lama tau. Sebab seorang tak ada kawan berbual. Dulu mana ada handphone, nak main game sama tak boleh. Jadi kita duduk je lah. Duduk, tengok monitor screen, tulis, lukis dekat kertas kosong. Itu yang boleh kita lakukan. Kalau boring, keluar isap rokok, masuk balik dalam, makan, minum. Jadi selepas wanita ni hadir dalam hidup Pak Dola, ada kawan Casey. Nanti akan duduk dekat luar guard room, akan bercerita lah dengan dia. Hari ni buat apa dan sebagainya. Kita hanya berkawan dahulu. Pak Dola faham. Hanya kita ni sebagai kawan. Tak ada niat nak jadikan mata air kekasih, belum lagi. Waktu tu memang sejujurnya nak berkawan sahaja. Jadi satu hari tu, Pak Dola ternampak kawan Pak Dola ni lah yang bernama Siti. Dia jalan, kemudian dia menghampiri Pak Dola. Kita selalu berbual di tempat yang sama. Pak Dola tengah duduk. Pak Dola tengok dia datang, basah, satu badan basah. Pak Dola tanya, kenapa badan awak basah Kemudian dia tengok Pak Dola, dia kata, minta maaf, tadi tengah jalan terjatuh pula dalam air. Boleh balik salin baju dulu? Balik. Salin baju dulu. Kalau tak perlu tak payah datanglah. Besok aja kita berbual Terima kasih, katanya. Dia pun jalan, air menitis dari baju Casey. Rambut dia basah. Dalam hati tertanya, jatuh dekat mana Dia pun jalan. Sampai hujung dah gelap tak nampak, terus hilang dari pandangan. Besok Pak Dola tunggu, tak ada. Lusa Pak Dola tunggu, tak datang. Mana pula si Siti ni? Dah 2 hari aku tak jumpa dia. Jadi akhirnya Pak Dola hari yang keempat kalau tak silap. Pak Dola tahu dia tinggal dekat kawasan mana, sebab Pak Dola pernah lalu dan ternampak rumah yang mana dia berada dekat halaman rumah sedang bersihkan halaman, tapi Pak Dola tak tegur. Sebabnya dulu-dulu ni takut mak bapak tak suka. Walaupun kita hanya berkawan biasa. Jadi lalu ternampak, tu rumah Siti. Pak Dola pun pergi, kuatkan semangat, ketuk rumah, pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ada apa? Pakcik minta maaf. Saya Dola. Saya kawan pada Siti. Boleh saya tahu apa yang berlaku dengan Siti tak pakcik? Sebab Siti selalu kalau balik, dia lalu depan tempat saya kerja. Kadang-kadang kita berbual sekejap. Dah 2 hari saya tak nampak dia. Pakcik tu terdiam. Kemudian pakcik, minta maaf pakcik.
Pak Cik tiba-tiba pejam mata, air mata menitis. Anak aku Siti dah meninggal dunia 2 hari lepas. Hah? Macam mana boleh meninggal dunia? Siti lemas ketika mandi dekat sungai. Terus Pak Dola kata saya teringat. Waktu tu saya tengah duduk, saya nampak Siti datang dalam keadaan basah. Adakah mungkin itu Siti yang dah mati datang jumpa dengan saya buat kali terakhir? Saya tengok bapa pada Siti masih menangis. Pak Cik saya minta maaf. Saya benar-benar tak tahu pun. Saya tinggalkan kawasan tu. Selepas kejadian malam tu, saya minta tukar untuk kerja pagi. Sebab setiap malam kalau saya bekerja, saya sering kali diganggu Siti. Siti akan saya nampak duduk tempat selalu kita duduk, sedang tunggu saya keluar untuk bercakap dengan dia. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu ada kisah Pak Dola yang berlaku ketika dia, kata Pak Dola masih muda lah, bertugas sebagai pengawal keselamatan. Kisah menarik, yang penting jangan kita mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi. Anggaplah setiap kisah seperti menonton filem seram, membaca novel-novel seram, tidak lebih dari itu. Terima kasih pada teman-teman yang ada di YouTube live sekarang ini. Terima kasih kerana menonton, ya. Tapi kisah Pak Dola tu sedih jugalah. Siti datang dalam keadaan basah, rupa-rupanya Siti mati lemas dekat sungai. Mungkin ketika sedang bermandi-manda dengan teman-teman. Dalam keadaan basah Siti datang waktu malam jumpa Pak Dola. Dan kata Pak Dola, selepas tu Pak Dola kata minta tukar shift. Bukan kerana Pak Dola tak boleh kerja malam sebab asyik teringatkan Siti, tidak. Kata Pak Dola dia minta tukar shift seperti yang dikatakan tadi tu sebab hampir setiap malam dia akan nampak Siti duduk di tempat yang sama, tunggu Pak Dola untuk keluar dan bercakap, berborak-borak dengan dia. Ayolah, seram. Jadi terima kasih kisah Pak Dola yang menarik. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kita dengar beberapa buah lagu sebelum Casey kembali on air live, dan saya akan kongsi kata laluan yang kedua, yang ketiga dan juga peluang untuk anda menang tiket untuk menyaksikan iaitu filem Dukun yang sedang ditayangkan di Singapura. Tapi sebelum tu saya nak kongsi sesuatu yang menarik sangat-sangat. Ini berkenaan dengan bau dalam rumah. Yang ringkas kisah yang diketengahkan ini. Ya, ini datang daripada Anzari. Assalamualaikum Casey dan para pendengar Radio Ria. Saya Anzari nak berkongsi satu peristiwa pengalaman. Dalam rumah saya bila balik akan bau macam busuk. Ya, bau najis. Berkali-kali Casey bau ni akan muncul, timbul secara serta-merta. Kadang-kadang tengah duduk dia akan timbul dan akan carilah. Pernah sekali tu dah naik fed up, tutup tingkap semua. Ingatkan mungkin bau tu datang daripada luar, tetapi tetap bau. Satu rumah cari mana punca bau tai ni, bau busuk, bau najis. Tak boleh cari. Saya tak boleh jumpa, isteri tak boleh jumpa, dengan anak-anak saya 2 orang. Satu berusia 8 tahun, satu berusia 11 tahun pun tak boleh jumpa. Kita satu keluarga boleh bau, rumah busuk sangat. Sampaikan akhirnya isteri saya bersuara, katanya, "Bang, mungkin bau ni bukan bau yang kita jangkakan. Bang, dapatkanlah bantuan daripada pakar, tengokkan rumah kita." Saya jumpa, berhubung dengan seorang ustaz yang memang mempunyai kepakaran dalam bidang mistik ini. Ustaz tu datanglah 2 hari selepas saya buat temu janji. Dia datang ke rumah. Dia beri salam dan masuk ke dalam rumah. Kemudian saya tanya, "Ustaz boleh tengokkan rumah saya tak?" Dan ustaz tu terus jawab, "Saya dah tengok."
Tak perlu bangun Dia masuk rumah beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya buka pintu. Katanya kemudian ustaz tu duduk. Saya pun cakap terima kasih dengan ustaz. Dan ustaz boleh tengokkan rumah saya tak? Ustaz pun cakap, saya dah tengok. Maksud ustaz? Rumah awak ni ada penghuni lain. Katanya ada penghuni lain. Saya akan cuba ikhtiar untuk bersihkan rumah ni. Ya. Bau yang awak bau tu datang dari benda tu lah. Ustaz ni kata dia hanya boleh lakukan perkara ini pada waktu malam. Hari yang sama, waktu malam, selepas Isyak, ustaz datang bersama dengan pembantunya, 2 orang pembantu. Jadi dia kata, boleh tak saya minta izin isteri awak, anak-anak tak mau duduk dalam rumah ni ketika saya melakukan upacara semah rumah. Boleh keluar, duduk dekat mana-mana yang ada orang. Jangan duduk tempat sunyi. Jangan duduk dekat luar rumah. Saya pun kata arahkan pada isteri saya, suruh ambil kunci, pergi duduk rumah mak dulu. Jadi isteri memandulah, pergi rumah mak, duduk dengan anak-anak. Saya menjadi saksi, ustaz dan juga pembantu-pembantunya membersihkan rumah. Kemudian saya rasa puncanya datang daripada bilik ni. Saya dalam rumah ni ada bilik spare. Bilik spare ni digunakan untuk tetamu-tetamu yang datang lah. Kalau ada adik-beradik saya datang, kalau mak saya datang rumah, ini tempat mereka tidur. Tapi jarang digunakan. Kemudian ustaz tu pun mula membaca, ambil air, jalan satu bilik tu dia sembuh. Psst, 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 psst. Kemudian pusing keluar. Katanya begini, dekat dalam tu saya boleh rasa gangguan yang amat kuat. Malam ni dengan malam esok, boleh tak suruh isteri anda jangan balik rumah dulu? Awak pergi siapkan baju-bajunya, nanti awak boleh hantar dekat rumah mak. Kenapa ustaz? Saya takut nanti kalau anak dengan isteri awak dekat rumah untuk 2 malam akan datang ni, mereka akan kena ganggu. Sedang ustaz bercakap dengan saya, dalam bilik yang ustaz baru spray Casey dengan bacaan, air bacaan tu, gedung, 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 gedung. Almari dalam bilik tu bergegar Casey. Oi, seramnya. Almari bergegar, gedung, gedung. Awak dengar tak? Itu baru bilik ni. Saya belum buat satu rumah lagi. Casey, memang benar 2 hari ustaz tu datang rumah untuk bersihkan lagi. Dan Alhamdulillah, isteri saya tak nak balik dulu. Dia beri masa seminggu katanya. Saya yang balik untuk bersihkan rumah. Saya pun takut duduk dalam rumah sendiri. Saya buka lampu bila nak keluar rumah. Semua lampu saya buka. Dan saya putarkan CD bacaan surah-surah suci. Tidur rumah mak mertua. Kemudian selepas seminggu baru balik. Keadaan rumah jauh lebih baik daripada mana pertama kali saya tinggalkan rumah tu. Sebab itulah rumah saya kalau balik mesti bau busuk. Mesti bau busuk. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenaran